Okay. Saya nak mana present. Okay. So, boleh nampak kan slide ni? Saya dah share material ni dekat dalam Google Classroom. Okay, in case kalau nak download dekat situ ataupun tak nak download tapi boleh buka juga kat situ. Okay, for those yang dekat group WhatsApp tu pun saya dah bagi nota ni. Okay, so apa tu PRS? Okay, ada orang keliru dengan pembimbing rakan sebaya, pembimbing rakan siswa. Okay, kalau kita dengar pembimbing rakan sebaya ni rata-rata dengan masa zaman sekolah dulu, right? Daripada sekolah rendah, sekolah menengah. So, kita dah biasa dengan pembimbing rakan sebaya. So, ini kita ambil juga. So, bila saya masuk dalam Koko ni, tak ada pula dia ubah pembimbing rakan siswa. Tapi kalau mungkin politeknik lain, okay, ataupun universiti lain, dia menggunakan terms pembimbing rakan siswa lah. Okay, tapi kita guna terms pembimbing rakan sebaya. Dan ada dalam kalangan you all yang panggil benda ni club. No, this is not club. Okay, ini adalah KKB. KKB ni kursus co-curriculum berkredit, which is you ada 1 kredit untuk lulus. Okay, so dia bukanlah kelab. Dekat UTHM, you boleh masuk kelab PRS, okay, pembimbing rakan sebaya ataupun pembimbing rakan siswa ni. Dia ada dekat, saya rasa dekat HAP. Okay, dia di bawah siapa? Encik Syahrul kalau tak silap saya. Encik Syahrul macam tu. Okay, so dia antara pegawai yang terlibat ataupun antara ketua lah untuk pembimbing kelab pembimbing rakan sebaya atau rakan siswa ni dekat dalam UTHM. So itu kelab. Kelab ni which is kelab lah macam you masuk kelab, okay, ada selalunya ada SMAP kan. Ada apa lagi? Okay, mungkin ada beberapa program yang dia buat seperti program, kadang-kadang ada program 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam yang you akan menginap dekat tempat lain. So program tu selalunya tak perlu bayar pun. Okay. So during COVID ni tak adalah dia buat program tu. Mungkin kalau ada pun secara online. Tapi so far saya belum dapat lagi feedback ataupun any program yang dia buat. Okay. So untuk PRS ni, so jangan silap antara kelab dengan KKB, khusus co-curriculum berkredit. Alright. So apa tu PRS? Okay, pembimbing rakan sebaya. Okay. Kenapa you all masuk PRS? Okay, alright. Kenapa you all masuk PRS macam saya cakap awal-awal tu lah, mungkin dah tak ada no choice. Apa tu, KKB yang you, khusus yang you all nak masuk tu dah penuh. Okay, ataupun you nak masuk saing-saing dengan kawan. Okay, sama-sama dengan kawan. Orang Johor memang dah biasa saing-saing ni kita panggil. Okay, sama-sama dengan kawan. Okay, apa lagi? Mungkin you nak, itu je rasa yang macam, tak adalah tough sangat kot PRS berbanding dengan nak kawat dan sebagainya. Okay. Dan pernah sebelum ni, kita orang sebagai pengajar terlibat dengan RPP di mana 2 semester lepas. Kalau ikutkan adanya, apa tu kita panggil, kawat untuk semua kursus. Termasuklah PRS, pembimbing rakan sebaya dan juga pengurusan diri, okay, gubahan, penyembelihan dan sebagainya tu. Dia orang ada 3 minggu tak silap saya yang you all kena berkawat. Okay, but luckily, okay, waktu tu, luckily ke? Okay, COVID-19 kan, COVID-19 virus. So you all terus change daripada apa tu? Belajar, okay, ada kelas bersemuka, kawat tu semua kepada online. Macam semester lepas lah. Okay, program simulasi yang kita buat UCE tu. So semua tu automatically dia change. So tak adalah kawat. So bertuah lah you all tak ada merasa apa tu kawat. So sampai-sampai tu saya nak tanyalah you all. Apa you punya first impression when you klik ataupun you nak apa tu daftar kursus PRS ni? Anyone yang nak share? Sal? Nisma? Okay. Apa lagi? Hamsa ada? Apa tadi soalan ni boleh ulangkan balik tak? Saya tak fokus tadi. Okay. Tak fokus. Okay, itu antara cabaran-cabaran bila kita kelas online kan. Alright. Soalan saya, okay, what is your first impression masa you nak pilih PRS ni? Okay, which is maknanya you tak kenal saya lagi. You tak kenal apa tu PRS. So, you nak klik
Okay, apa yang ada pembimbing, pengurusan diri dah ambil sem lepas. So, sem ni apa? Okay, ambil lah ni. Okay, mungkin selain daripada Amma suruh tu kan. Okay, what is other impression yang you sebab you ambil PRS ni? Okay, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Salam. sejahtera. Dan salam hormat Johor. Apa takut orang panggil, maaf saya. Sebab tinggal seorang ni takut. Okay, first impression sebab saya dah check Club PRS ni under kepimpinan. So dekat situ saya dah fikir lah mindset dia. If tak ada choice, tak boleh masuk teater ke sukan kan. But first choice saya adalah teater sebenarnya. Lepas tu dah tak ada pilihan, bila fikir balik kepimpinan saya ingin menambah baik kepimpinan yang saya ada, pengalaman yang saya ada, dan saya ingin daripada PRS juga saya belajar cara nak menguruskan diri, iaitu stres, depression, and cara nak kawal kemarahan, and apa lagi setakat tu je lah kot. Okay, alright. Cara nak bercakap depan orang dan macam mana nak handle satu masalah tu dengan cara yang tenang lah. Oh, okay, alright. Okay, faham? Okay, anyone yang nak tambah, yang nak share? Mungkin ada yang dalam kalangan you all, alamak, okay, bila dah tanya soalan je, you dah mula stres kan? Alamak, kena jawab ke? Alah, nak jawab apa ni? Okay, selalunya kita akan blank. Macam you nak exam, final exam, once you dapat kertas exam tu, soalan, you akan blank sekejap. Rasa macam dah baca. Benda nak jawab benda ni. Okay, sama lah dengan soalan yang saya nak bagi ni kan? Alamak, kena jawab ke? Alah, tiba-tiba blank. Nak cakap apa ni? Tak ada idea. Okay. No, it's okay. Kalau you ada idea, you nak cakap, then you cakap. Kalau tak ada, kita proceed yang seterusnya lah. Okay, any one of you yang you rasa, what is your first impression bila you mendaftar KKB PRS ni? Okay, anyone yang nak tambah? Tak ada? Malu? Alright, tak apa. Saya takkan biarkan benda ni berlarutan dengan yang lama kan. Selama 5 minit, kita diam aja. Saya tengok muka you all, you tengok muka saya. Okay, no. Okay, kita proceed. Alright, macam Sal cakap tadi tu, okay, macam dia mungkin boleh polish lagi dia punya kepimpinan, especially dia nak bercakap depan orang. Okay, sebenarnya kalau kita dapat buat kelas kita secara face to face, saya akan ajar ataupun guide you all ni one by one how to speak dengan among kawan-kawan. Okay, mula kita akan bercakap dalam kelas dululah sebelum you akan bercakap dengan orang lain. Okay, sebelum ni saya percaya ramai dalam kalangan you all pernah jadi facilitator, betul? Pernah tak? Pernah kan? Pernah jadi abang kakak fesi kan? Abang fesi, kakak fesi, pernah kan? Okay, so saya rasa memang you all rata-ratanya lah, majority ada pengalaman tu. Okay, for those yang tak ada, tak apa. Okay, walaupun kita secara offline, okay, Syafina kata pernah. Okay, mungkin secara online ataupun yang kita nak buat nanti program UC kita secara online ni. Okay, kita boleh juga nanti you all akan communicate. Okay, maybe kalau kita tak berjaya, okay, in case lah kita tak berjaya nak collect some of katakanlah, sebab kita kena cari peserta dalam 30 orang. Kenapa 30? Sebab you all ada 35. Okay, Google Meet tak silap saya dia boleh tak lebih daripada 100 tu dia boleh lagi masuk ramai-ramai. Okay, tapi untuk saya nak buka tile yang macam ada gambar you all, mungkin nanti saya share lah dekat dalam group untuk gambar tile yang macam you all ni, maksimum boleh masuk dalam around 42 macam tu. Okay, 49 lah, 49, tak lebih daripada 49. So dia akan bergilir gantilah gambar-gambar you all tu keluar. Okay, so mungkin in case lah kita tak berjaya nak dapat 30 tu, mungkin one of you, okay, akan cari, mestilah kawan-kawan you ada yang dah masuk universiti. Okay, universiti lain lah. Okay, mungkin UIA, UPM, UKM, UM. Okay,
So mungkin you akan exposekan mungkin link kita tu, war-warkan kepada kawan-kawan yang lain. So that kita punya audience tu, walaupun kita tak dapat 30, katakanlah kita nak pelajar politeknik, contoh kita nak pelajar politeknik selama 30 orang. Tapi tiba-tiba waktu tu tak ada 30 orang, mungkin kita dapat 15 orang saja ataupun mungkin 10, worst to worst case kita mungkin dapat 10 orang. And then the majority will be you all lah as a facilitator kan. So mungkin one of you akan cari 2-3 orang. Saya pun mungkin akan invite student-student saya walaupun dia orang UTHM. Sebenarnya kita tak boleh invite pelajar UTHM sebab nama pun program UCE kan. Tapi untuk audience nak meramai-ramaikan lagi ni off record kita buat jugalah. Okay. Alright. So macam tadi saya kata kepimpinan okay, untuk dia punya polish, dia punya kemahiran insaniah lah, kita panggil soft skill in terms of speaking. Okay. So macam saya cakap mungkin dalam ni saya akan suruh setiap seorang daripada you akan bercakap. Kita ada satu LDK tapi kita buat hari ni lah. Okay, kita buat lagi 2 minggu macam tu. Okay. So you setiap seorang you akan bercakap. So that walaupun dia secara online you ada experience untuk bercakap, malu ke tak malu ke, okay, you kena bercakap. Stress kan? Stress tak stress lah? Tak adalah, biasa je. Alright. Okay, so kita proceed. Okay. Okay, kalau pembimbing raka sebaya ni maksud dia dari segi apa yang Zuraidah tahun 1987 ni cakap. Okay, tahun 1987 ni dah lama dah. Okay, dia cakap PRS ni adalah seorang pelajar yang telah dilatih, okay, especially dalam bidang kemahiran, asas komunikasi dan juga counselling. Right? Dia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, okay, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Okay, and then PRS ni juga dia tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan orang lain. Okay, mungkin you tak faham dalam terms untuk point yang ketiga ni. Alright, tidak memberi tugas sebagai pemberi nasihat ataupun menyelesaikan masalah orang lain. Alright. Dia sebenarnya macam ni. Okay, kalau you tengok pun dia tahun 1987. Tapi sekarang dia dah ada new arrangement lah. Ada new improvise daripada tahun ke tahun. So untuk yang baru ni, okay, mungkin sebenarnya you all ni tugas you all bukanlah nak menyelesaikan masalah kawan-kawan tu. Okay. You are giving them support. Selalunya bila kawan ada masalah, kita akan bagi support. Kita akan bagi kata-kata semangat. Kita akan bagi motivasi untuk dia move on, especially. Okay. Dan sebagainya lah. Okay. Tapi apa yang berlaku lately ataupun bila kawan datang kat kita, dia share masalah, automatik kita akan bagi sesuatu. Bukan automatik kita akan bagi sesuatu, automatik dia akan minta kita what is the solution towards dia punya problem ni. Right, betul tak? Okay, contohnya semalam saya baru putus cinta dengan boyfriend saya. So kau rasa macam mana aku nak move on Kau rasa macam mana aku nak move on? So dia dah bagi satu term kat situ macam mana you mungkin ada dalam kalangan you sedang bercinta. Mungkin ada dalam kalangan you tak pernah bercinta. Okay. Mostly lah kawan-kawan kita yang bercinta ni, dia minta nasihat dekat orang yang tak pernah bercinta. Betul tak? Pernah tak? Kita dah tak ada boyfriend, kau datang kat aku, kau minta aku punya nasihat untuk bantu. Pernah kan? Okay, so kita ni pun bantulah kawan punya pasal kan. Okay, first thing, wah, dah jadi doktor cinta dah. Waktu tu doktor cinta yang berjaya. Okay, first thing mungkin kau kena delete semua gambar dia, kau kena block dia. Okay, apa lagi seterusnya yang kena buat? Okay, kau kena padam semua kenangan dengan dia. Okay, automatic kita sebagai kawan, kita bagi, apa kita panggil? Kita bagi solution sebab dia dah minta, right? Okay, so itulah kita panggil sebagai empathy ataupun penerimaan dan juga memahami. Okay, so kita memahami apa kehendak dia. Okay, so kita bagi selayaknya ataupun seboleh ikut kemampuan lah. Okay, kalau misal kata ada dalam kalangan kawan you all yang mungkin depression ni another stage yang lagi tinggi. Okay, depression ni ada macam-macam depression, ada mild, ada hard, ada hardcore. Okay, ada yang sampai dah dengar suara-suara bisikan, right? So, ada yang sampai nak membawa kepada bunuh diri, mencederakan diri dan sebagainya. Okay. So, bila that thing happen, sebenarnya benda tu di luar bidang kita sebagai kawan. Okay. So, kita sebagai kawan akan bawa dia ataupun kita teman dia, pujuk dia. Kita akan jumpa pakar lah. Okay. Selalunya kita akan jumpa pakar seperti pakar
psikologi, first kali mungkin kita akan bawa dia pergi fakar psikologi dekat UTHM. Sebagai contoh Cik Syahrul tadi tu kan, di kelab ataupun persatuan PRS University UTHM. Okay, so kita akan bawa jumpa dia. So nanti dia akan bagi gini-gini. Okay, so kalau misal kata benda tu tak berkesan, okay, mungkin Cik Syahrul akan bawa refer kepada pakar yang profesional. Okay, memang yang bidang psikiatrik dan sebagainya. Okay, bukanlah nak kata kawan awak tu gila, tapi kita nak bantu dia. Okay, so kita sebagai kawan adalah memberi semangat, memberi dorongan dan juga memujuk dia lah. Pujuk dia untuk bawa dia jumpa pada yang pakar. Okay, sebab bila benda tu berlaku, you tak boleh selesaikan masalah tu. Okay, benda tu di luar kemampuan kita. So, kita tak boleh. Alright. So, the next will be, okay, this is the falsafah PRS. Yang pertama sekali, you bantu diri untuk bantu orang lain. Okay. Okay, you kena bantu diri you dulu, baru you boleh bantu orang lain. Okay, siapa dekat dalam ni yang tak ada masalah? So, you nak pergi kenduri kahwin, nak pilih baju pun masalah. Betul. Nak match baju dengan tudung pun masalah. Okay, bila you minta pendapat orang lain, tiba-tiba orang lain tu bagi solution yang you tak suka. Masalah juga. Tak nak lah baju ni nampak gemuk. Okay. Masalah. Ada orang tak ada masalah? Tak ada. Semua ada masalah. Okay. Kalau you tak ada, nanti last kali you akan tengok lah orang yang tak ada masalah, yang tak ada apa-apa, dia punya life macam mati. Kita ada satu macam heartbeat tu, heart rate tu kan, yang atas. So kalau nothing happen in your life, it will be flat. Okay, it look like you dah tak ada, you dah mati. So kalau ada naik turun, alhamdulillah lah you hidup lagi. Okay, alright. So cuma masalah tu kita boleh kategorikan lah masalah apa. Okay, dalam kalangan you all ni ada yang ada anxiety, right? Anxiety, keresahan. Okay, sebab tadi saya ada juga borak-borak dengan group MT. Okay, ada some of you yang ada anxiety. Alright, so pernah dengar Nora Danish pula. Siapa tu? Diana Daniel Diana Daniel. Okay. Dia Itu dah anxiety yang sampai dia pun tak tahu macam mana dia boleh jadi macam tu kan. Okay, selalunya benda yang paling ringan berpunca untuk anxiety adalah overthinking. Itu benda yang paling ringan sekali lah. Okay, macam tadi kan, nak pergi kenduri tak ada baju, tak muat. Baju yang ni pun jadi masalah. So terlalu fikir, kalau pakai baju bunga-bunga nampak gemuk macam mana pula ni, susah pula nak dapat jodoh. Aduh, susahnya. Nanti kalau yang macam ni pula, okay. And then ada juga tak lawa. Ya saya? Jackie orang kata tak lawa. Ya, orang lelaki. Okay, itu satu. Kalau orang lelaki pula, okay, pergi kenduri kahwin, pakai jersey pun masalah. Nak kena pakai apa lepas ni? Pakai t-shirt pun masalah. Habis nak pakai apa? Baju batik. Okay, nak kena pakai smart-smart. Okay. So this is the impression. Kita memikirkan impression orang towards kita, bukannya impression kita towards orang. Okay. So benda tu lately dia overthinking. From minor dia akan jadi bila into bigger lah. Okay. Major. So benda tu makin lama makin teruk lah. Okay. So itu yang akan menyebabnya terjadinya anxiety. Okay. Bila you resah. Okay. Terutama sekali program UCE. Selalunya bila program UCE ni you all akan naik lah anxiety you all. Okay, macam mana kalau peserta tak masuk ni? Okay, macam mana kalau tiba-tiba tengah cakap hang? Macam mana kalau tiba-tiba semua tak berjalan dengan lancar? Okay, semua tu you akan rasa nantilah. Okay, sekarang ni dah bagi bayangan-bayangannya. Okay, so sebenarnya overthinking tu bagi saya lah. Sebab dia personally kan, ada orang tak suka, ada orang sebab overthinking will lead you to sadness tau. Terlalu banyak sangat overthinking, dia akan bawa you kepada murung, okay? Anxiety tadi tu. So, you akan sedih. Tapi bagi saya, sebagai contoh, saya ada juga overthinking. Okay, of course lah, a lot of us ada overthinking. So, bila kita overthinking towards something, you will be prepared tau. Contohlah kan, you ada interview. Okay, jawatan sebagai pengarah katakan. Mana ada orang interview nak jawatan sebagai pengarah? Okay, katalah you interview kerja sebagai eksekutif katakan. Okay, so you
bila malam tu you akan fikir macam mana tiba-tiba tak boleh jawab. Kalau ditanya ni macam mana tak boleh jawab. Macam ni kenapa tak boleh jawab. Lepas tu macam mana kalau tiba-tiba tak boleh tak dapat jawatan tu. Okay. So benda tu overthinking yang saya selalu fikir so that saya prepare to be rejected. Faham tak? Selalunya kalau kita expect tinggi, nanti kita sedih. So dia lebih kepada overthinking saya tu lebih kepada expectation. So expectation versus reality. Macam itulah. Okay. So we don't expect too high or too low. Okay. Kalau low sangat pun nanti you akan low self esteem. You tak ada motivate. Okay. You will be demotivate lah especially. Okay. So tengoklah, pandang sudut overthinking tu dari sudut positif. Bukannya terlalu overthinking yang menyesakkan. Alright? Okay, so we continue. Okay, so this is the rationale. Okay, rationalnya kenapa adanya PRS ni. Okay, kita tak panggil PRS lah. You all among kawan-kawan kan. Of course lah, bila ada masalah, you akan refer kepada someone. You akan cari seseorang untuk bercerita. Tak kisahlah kawan tu boyfriend ke, girlfriend ke, ex-boyfriend ke, ex-girlfriend ke, sepupu ke, adik-beradik ke, family ke, tak kisah. Okay? Okay? Ya. Ya. Maaf, mencelah. Ya. Saya nak tanya, kalau kawan kita tu, dia ada problem. Okay. But dia always luahkan benda yang sama. Even kita dah bagi solution dengan dia, Okay. dia luahkan benda yang sama sampai benda tu berlaku kat saya. Sampai saya give up dengan dia. saya stay kawan dengan dia, cuma benda saya nasihat dengan dia benda yang sama. Saya bagi solution pun benda yang sama. Okay, saya faham. Itulah. Okay, saya faham. Okay, so apa yang you patut buat, right? Yep. Okay, so saya ada satu kawan macam ni. Okay. She actually alamat tercakap she pula. Okay. She actually dia ada konflik dengan dia punya boyfriend. Okay. But I don't know whether dia punya relationship tu adalah serious relationship ataupun tidak. Tapi berdasarkan apa yang dicerita dengan saya nampak benda tu serious relationship. Okay. So at one point lelaki ni maybe unfaithful lah. Okay. Curang dan sebagainya. So saya selalu bagi nasihat yang sama juga dengan dia. Okay. Tapi kita tak boleh nak menidakkan jodoh. In case kalau itu jodoh dia, why not kan dia go on. Okay, mungkin lelaki tu akan berubah ke kalau dengan dia. Okay. So benda tu keep going dan bila dia bergaduh dan dia sampai at one time lelaki tu angkat tangan. Okay. Walaupun dia cuma boyfriend and girlfriend tapi dia angkat tangan dekat perempuan tu. And it cause bruise, okay, lebam. So saya cakap, okay, ni baru boyfriend girlfriend tau, dah angkat tangan, belum jadi laki bini lagi dah angkat tangan tau. So you better watch out. So saya cakap dengan dia, okay, tak apalah kita bagi motivate. Walaupun benda yang sama, okay, whatever lah ataupun yang lain, kawan tu dia keep bagi tahu masalah yang sama. Kita panggil dan you pun bagi solution yang sama. Okay, tapi jangan sesekali you mengalah lah. Okay, because dia mungkin tak ada somebody else. Okay, dia tak ada someone untuk tempat dia meluah. So dia ada you je. Okay, so kalau you tak ada, dia mungkin gone kot. Okay, bukanlah gone bunuh diri, no. Mungkin dia gone into something yang mind dia tu dah tak rational. Okay, mungkin kalau dia terlalu memikirkan overthinking, then mungkin it will lead to anxiety lah. Okay, dia mungkin kemurungan, dia keresahan. Okay, dia tak nak makan. Okay, sampai dia kurus. Mungkin one day you jumpa dia, asal kau kurus ni? Itulah kau. Aku cerita kau tak nak, kau lari daripada aku. Macam itulah. Okay. So please. Okay, walaupun lah, as long as you punya relationship tu masih bagus, jangan tinggalkan dia. Okay. Walaupun benda tu nasihat yang sama, kita dengar je apa dia cakap. Sebab nanti kita akan tengok apa tu etika, apa tu peranan you sebagai PRS. Ataupun sebagai kawan lah kita panggil. Nanti kita akan tengok nanti kenapa. Right. So rational ni dah memang naluri seorang manusia lah. Sebagai you dengan kawan you, bila ada masalah kan, kita panggil untuk bercerita macam saya cakap tadi kan. So bila kita fikir rasional, kita ada masalah, kita nak share dengan siapa?
Okay, kita nak share dengan kawan-kawan. Selalunya lah, walaupun kita duduk dengan family, you akan WhatsApp dengan kawan kan. You akan video call dengan kawan juga. Mungkin sebab you selesa. Okay. It is insting lah ataupun naluri ataupun keselesaan you. Right? So, and then lagi satu pengaruh. Pengaruh you sebagai kawan. Okay, mungkin Sal kata dia dah bagi tahu kawan dia solution yang sama. Okay, mungkin kawan dia belum terbuka lagi hati kot nak terima nasihat yang diberi tu. Okay, tapi walau bagaimanapun, you percayalah, antara you dengan parents dia akan dengar cakap siapa. Okay, so itu you punya pengaruh. Pengaruh kawan tu lagi kuat. Okay, kalau kita tengok, sebab tu saya suka pelajar saya cari satu tajuk yang berkenaan dengan PRS. Pembimbing rakan sebaya ke perosak rakan sebaya. Sebab kita ada kawan-kawan yang akan lead kita kepada, okay, kalau dia bawa kita kepada kebaikan, dan kita baiklah kan. Kalau dia ajak you, okay, malam ni kita pergi disco jom. You, alamak tak pernah pergilah, macam mana? Alamak macam mana? Tak apa, alah kita goyang-goyang je, angkat-angkat tangan je. Okay kan, contohlah. So you lama-lama macam bila dah kena pujuk, you pergi juga kan. So itulah pengaruh kawan. Okay. So you pergi juga. Mula angkat-angkat tangan, lepas tu dah pergi mana? Dah pergi minum arak, okay. And then you balik-balik, dia klise lah kan. Okay, dah mabuk-mabuk, drive, accident. This is what happen lah yang sekarang kan. Okay, mabuk-mabuk apa semua. Okay, kalau you dah tahu mabuk, you naiklah Grab. Naiklah tumpang kawan ke yang tak mabuk kan. Right, so this is rational lah, pengaruh kawan. Okay, another point, satu saluran yang lebih selesa untuk awak kongsikan dengan kawan. Okay, sebabnya hanya kawan yang memahami kawan. Hanya kawan yang memahami masalah kawan. Okay. Mungkin bila kita refer kepada someone yang lebih terlalu tua ataupun terlalu muda, lain pula solution dia bagi nanti. Tapi tak apa, boleh try. Bagi tahu masalah yang sama dekat kawan yang berbeza umur. Okay, mungkin dia bagi tahu masalah tu ke adik yang tengah sekolah rendah. Okay, lagi satu, you bagi tahu masalah yang sama dekat parents you. You akan nampak solution yang berbeza sebenarnya. Dengan lagi satu, bagi tahu dengan kawan-kawan. Okay, right. So, you akan nampak perbezaan tu. Right? Okay, so ini antara kalau kita panggil susahnya nak jadi remaja. You all ni dalam kategori remaja kan? You all rata-rata dalam umur apa? 20, 21 kan? 22. Okay? 23 ada? Tak ada? 24? Tak ada? 23 ada. 23 ada. So, yang mana 23, 22, 21 tu? 21. Kita 1990s lah. Okay? Sebab saya 1991. Okay, so yang mana yang 1997, 1998 tu kan. So kalau yang 2000 tu you dah masuk era baru. Okay, so kita sama level lah. Kan, 1990s. Right? So, am I considered as teenage? I don't know. Mungkin saya dah lebih kepada adult kot. Okay, tapi macam you are still considering as a teenager. Okay, so why is it hard to be a teenager kan? Okay, selalunya bila kita ada problem, kita bergaduh dengan parents ataupun kita bergaduh dengan adik-beradik, selalunya dengan parents lah ataupun cikgu. Orang dulu-dulu, tak tahulah kalau parents you all sekarang, orang dulu-dulu bila dia marah anak dia ada message ataupun dia perli. Okay, orang dulu-dulu suka perli, sekarang dah direct dah. Kan? Pergi KFC, dah cakap dah, nak kepak 2. Okay, bila dia balik tak dapat kepak 2, masuk balik. Kan saya cakap tadi nak kepak 2. Tak ada, orang sekarang dia direct. Kalau orang dulu, saya nak kepak 2. Lepas tu bila dia tengok, tadi minta kepak 2 tak kerti nak bagi. Telinga letak mana tah? Okay, so dia indirectly. So message tu tak direct. So you ada memerli lah, you perli. Okay, so ada juga situasi yang sekarang yang masih menggunakan perli memerli ni. Hamsa, you tahu tak perli ni apa? I don't know lah, perli in English apa kita panggil? Faham, miss. Faham kan? Dia something yang indirectly lah, okay? Macam parents you suruh basuh kasut, you tak nak, tiba-tiba hujan, dah besok pakai kasut yang kotor tu. Itulah tadi suruh basuh, tak nak basuh. So dia ada something yang, orang panggil apa? Pukul anak sindir menantu lah, macam tu lah kan?
pernah dengar kan terms tu. So dia lebih kepada kadang-kadang kalau benda tu salah you tapi dia marah orang lain. So benda tu indirectly. So you takkan faham. Okay. So teenage nowadays kena cakap direct. Okay. You all ni, okay, kalau ada problem, ada buat salah, we have to tegur directly. Okay. Tak boleh lah. Ada pelajar tu kan saya bagi gini. Nanti semua terasa. Rasanya aku buat macam tu. Kau buat macam tu tak? Aku pun. So dia nak bagi tahu kat siapa. So siapa yang nak betulkan siapa punya. Okay. So message mesti direct. And then okay, badan besar, otak belum tentu cukup besar. So ini selalu dalam kalangan kanak-kanak lah. Okay, di mana dia untuk pelajar-pelajar yang sekolah menengah dan juga sekolah rendah, dia merasakan bahawa kematangan tu, okay, kematangan tu tak macam you all dah matang lah bila dapat je satu problem ataupun berdepan dengan satu masalah tu, you cukup matang untuk how to manage ataupun handle problem tu. Okay. So nak tahu ke tak tahu you all ni matang ke tak, kita tengok program UCE nanti. Okay. Alright. So lagi satu, okay, banyaknya tugas. Okay. So assignment, saya faham. Pagi tadi ada assignment tak lecturer bagi? Yang mana ada kelas pagi tadi? Due date dia bila? Week 13. Week 13, okay. Itu okay lah. Okay, kalau yang sebelum ni, I think last semester kot. Dia bagi hari ni, minggu depan you punya due date. Okay, so bayangkan kalau sehari you ada. Apa dia? Setiap minggu ada assignment. Ya, setiap minggu ada assignment dan due date dia adalah minggu depan kan? Minggu ni dapat, minggu depan dia punya tu. Okay, faham? Okay, so itu antara salah satu stres ataupun cabaran bila you buat kelas online ni lah. Okay, itu yang saya bagi tahu dengan Sal. What to do kan? I think our team should be, tema kita adalah direct kepada, sebab you pembimbing rakan sebaya. Okay, buatlah sesuatu tema yang berdasarkan pembelajaran online ataupun kesihatan mental, okay, during PKP ataupun COVID-19, okay. Ramai yang terkesan sebenarnya, okay. Saya rasa walaupun you pelajar, you ada assignment, you kena hantar minggu depan ataupun ada yang bagi assignment hantar malam ni. Dan assignment dia bukanlah calang-calang assignment kan. Yang memerah otak juga. Okay. Belum lagi nanti parents you atau mak you panggil suruh pergi kedai beli santan. Okay. Pergi kedai beli minyak. Okay. Beli apa lagi? Beli tepung lah, beli sebagainya lah. Belilah semua tu. Okay. Belum lagi. Sebab pernah kena semalam. Okay. Belum lagi nanti. Okay. Ada dalam you all tinggal dekat Selangor kan? Selangor mungkin dah habis kot PKP dia. Okay. Ada beberapa kawasan yang masih lagi belum lagi yang PKPP kan, ada yang dah work from home dan sebagainya, PKPB, PKPD dan sebagainya lah, banyak sangat PKP yang ada kat belakang tu. Okay, so you all tak boleh keluar rumah. Okay, ada yang dah biasa keluar rumah tiba-tiba tak boleh keluar, alamak bosannya kat rumah. Okay, bukan orang yang dah biasa keluar, orang yang tak biasa keluar pun rasa rimas kat rumah. Sebab ramai orang dalam rumah. Selalunya rumah tu kan, sebab semua orang selalu keluar. So kalau rumah tu tinggal lah you seorang ataupun adik-beradik lainnya seorang, 2-3 orang. So tiba-tiba PKP, ramai rumah. Asyik kerja dia nak masak aje. Memasak, mengemas, membeli. Memasak, mengemas, membeli. Kan stres kan? Okay. So itu belum lagi nanti tiba-tiba ada kelas online, you kena buat assignment lagi. Tu belum nanti adik tiba-tiba tengah kelas online datang pula nak tengok apa-apa ni kan. Apa lagi? Tengok aku main dekat lagi kan. Macam nak terkeluar kat kamera tu lagi. Apa lagi? Nanti macam saya itu hari dengan anjing-anjing dia sekali pun tengok saya bagi lecture. Okay. So mungkin ada yang tak terkesan. Okay. Mungkin ada yang tak ada yang tak stres dengan new normal ni. New norm ni kan. Tapi rata-rata saya percaya ramai yang stres. Okay. So I think why not we do something yang melibatkan dengan mental illness ataupun mental health ni lah during you as a student. Okay, itu baru dari segi pembelajaran online. Itu belum lagi kita masuk dari segi pendapatan. Mungkin dalam kalangan you all ada yang berniaga online, betul? Okay, ada yang berniaga secara offline. Berniaga secara offline contohlah pagi kelas, petang pergi jual nasi lemak ataupun kuih.
Tiba-tiba PKP tak ada orang nak beli. Dah merundung. Daripada you boleh dapat sehari RM50 ataupun RM100 ataupun RM150, tiba-tiba you dah tak ada pendapatan. Okay, so benda tu akan buat you overthinking, you stress. Okay, dan lagi satu, mungkin ada dalam kalangan parents, kawan-kawan kita dalam kalangan parents, kawan-kawan kita ni yang mungkin pilot, okay, pramugari, pramugara, stewardess tu, okay, yang kehilangan pekerjaan. So, totally lost, tak tahu nak buat apa. Okay, so dengan anak-anak dia sekali pun terbiar. Okay, so benda tu memberi kesan. Ada dalam kalangan ni. Mungkin tak berapa nak expose lah. Okay, tak berapa nak expose. Siapa nak cakap, weh mak bapak aku hilang pekerjaan. Ada orang nak cakap macam tu? Tak ada. Selalunya dia akan simpan dekat dalam hati kan. Okay. Mungkin dia akan cerita dengan kawan dia rapat lah. Weh mak bapak aku dah tak ada kerja. So sekarang ni tengah fikir macam mana nak cari duit nak bayar rumah sewa. Nak bayar aku belajar lagi dengan tak ada duit PTP punya lagi. PTPTN sorry. Okay, JPA je lagi kan. Okay, dah tak ada pula benda tak dapat. Lepas tu parents pula dah tak kerja macam mana ni. Okay, benda tu banyak sebenarnya masalah. Okay, sekecil-kecil masalah hingga sebesar-besar masalah. Semua tu berlaku dalam PKP. Okay, right. So, this is the matlamat PRS. Okay, membina satu budaya kasih mesra. Okay, dan membantulah serta mengambil berat antara satu sama lain. So, macam tadi, Sal kata, bila kawan dia kita dah bagi tahu solution yang sama tapi tak nak dengar, tak apalah, kita still juga bantu, kita still juga dengar, kita still caring pasal dia. Kita jangan biarkan dia macam tu. Okay, so anyone yang mungkin lah ada kawan-kawan yang tak pernah rapat sebelum ni, tiba-tiba datang, weh aku ada masalah, dengar je. Okay, jangan sebab sekarang ni orang bukan betul. Maksud saya betul bukan gila, bukan tak betul tu gila. No, kita tak tahu mental dia macam mana, situasi dia macam mana. Mungkin dia dah terdesak sangat. Okay, we don't know apa yang dia face. So dengar je. Right, so next will be peranan PRS. Okay, so apa yang you kena, apa dalam peranan PRS ni yang dia buat, dia sebagai kawan yang peka dengan keadaan sekeliling lah. Okay, selalunya lah mungkin dalam kalangan student yang first semester, new student mungkin tak pernah ada experience ada roommates mungkin lah, ataupun mungkin sebelum ni pernah duduk asrama masa STPM ataupun matrix ataupun politeknik dan sebagainya. Okay, mungkin ada yang ada pengalaman ada roommate. Okay, kadang-kadang kita balik, lepas tu roommate kita diam aje. Okay, selalunya dia akan share something, ketawa-tawa. Selalunya kalau perempuan dia macam ni, weh crush aku hari ni pakai baju sama. Kan? Okay, selalu ada macam tu. Weh crush aku hari ni senyum kat aku. Okay, so kita dengar, okay, kita tahu she in a good mood. Okay, dia normal lah. Tiba-tiba satu hari tu dia diam aja. What happened to her? Okay, so you peka. Bila you peka, ni mesti ada something wrong. So you akan tanya dengan dia. So itulah peranan you sebagai kawan. Okay, you akan tanya, okay, kenapa? Weh, kau okay tak? Ada masalah ke? Lecturer kau pukul kau ke? Oh, lecturer kau marah ke? Kau tak siap kerja ke apa? Tanyalah, selalu kita akan tanya, what happened? Okay, so at least kita peka. Dia nak share ke, dia tak nak share ke, terpulang pada dia. Jangan paksa dia. Okay, kalau dia willing to share, then you heard. Kalau dia tak willing to share, then okay lah, you understand lah. Okay, janganlah lagi dia tak ada mood, kau pergi buka lagu rock kuat-kuat, lagu K-pop, BTS kuat-kuat, oh lagi stress orang tu, no. So kita faham, okay, dia tengah ada masalah, dia tak nak share, tak apalah, kita. Mungkin you boleh mengaji ke, yang mana yang Muslim kan, boleh mengaji dan sebagainya. Okay, walaupun batasa pun jadilah. Okay, daripada you tak buat apa. Right, so selain daripada tu, peranan you sebagai PRS ataupun pelajar ataupun kawan lah. Okay, sebagai khidmat sokongan. Kadang-kadang dia tak ada masalah. Tapi macam tadilah, weh aku esok ada program ni, tema dia casual. Kau rasa aku patut pakai apa? Okay, dia minta khidmat motivasi ataupun khidmat saranan, advice. Okay, kau rasa? Okay, so ada khidmat-khidmat sokongan yang selain daripada you menyelesaikan, mendengar masalah dia. Okay,
And then other than that, sumber kepada rakan untuk dapatkan bantuan. Okay. Sumber kepada rakan untuk dapatkan bantuan. Maksudnya macam dia dah tak ada sambudi yang dia, okay, katakanlah tiba-tiba kawan ni tak pernah rapat, tapi tiba-tiba dia rapat sebab dia ada masalah. So you as a sumber lah, kepada siapa lagi dia nak refer. Mungkin selama ni dia selalu bercerita dengan mak bapak dia, but bila dia dekat universiti, mak bapak tak ada kan, jauh. Okay, so dia cerita dengan kawan untuk dapatkan bantuan. And then bila selalunya kita akan happy bila kita dapat tolong kawan kan, betul tak? Bila kawan tu ada masalah, at least kita dapat tolong dia sikit, tak dapat banyak pun kita rasa happy. Okay, so dan dia pun akan ingat jasa you lah. Kalau dia ingat lah, kalau dia tak ingat tak apalah, bersabarlah. Anggap je lah tu amal jariah. Okay, so kalau dia akan jadikan you sebagai role model, ataupun dia akan jadikan you sebagai orang untuk dia refer lah. Okay, so macam lelaki saya suka. Saya ada juga kawan-kawan perempuan yang macam tu, dan ada juga kawan-kawan lelaki selalunya dia tak direct tau. Bila kawan dia ada masalah, tak tahulah kalau mungkin nanti Ahmad ke Aiman ke, kan, kawan-kawan dia ada masalah dia boleh share kot. Okay, selalunya yang saya faham lah, yang saya pernah nampak, lelaki, kalau kawan dia ada masalah, dia tak akan tanya, "Oi, kau ada masalah apa?" Dia ada yang macam tu, tapi jarang-jarang. Tapi selalunya, "Weh, kau free tak?" Dia tahu kawan dia ada masalah. "Weh, kau free tak?" Free, setakat ni free lah, kenapa? Jom kita pergi keluar minum. Masa dia keluar minum tu lah dia share. Dia akan tanya. So kawan dia nak lari mana, kan? So dia dah pergi minum-minum tu, dia akan cakap lah, "Weh, kau ada masalah ke?" Selalunya lelaki punya style dia macam tu. Tak tahulah Ahmad punya style macam mana. Mungkin dia akan tanya direct ke, ataupun kawan dia tak ada masalah. Dia belum berdepan lagi dengan kawan-kawan yang ada masalah. Mungkin macam tu. Okay, Irsyad, kita ada Irsyad, Amirul, Aiman dengan Ahmad je. Kita lelaki dalam kelas ni ada 4 je, yang lain semua perempuan. 31 out of 4 out of 31 lelaki. Yang lain semua perempuan. Okay, bolehlah pasang 2, 3, 10, kan? Okay, next. Okay, so this is asas menolong. Boring kan? Oh, dah sejam rupanya bebel. Okay, asas menolong, sikit lagi. Okay, so this is asas menolong. Okay, tu yang kita nampak empathy. Okay, you akan jadi apa ni, Icat tak apa, apa tu Icat, apa yang tak apa, tiba-tiba tak apa. Okay, alright, kita continue. Okay, pendengar yang empathy, pendengar yang berminat. Empathy ni maksudnya macam bila kawan you, okay, katakanlah dia cerita pasal kucing dia mati, takkanlah kau nak gelak, kan? Betul tak? Kalau dia nak cerita pasal kucing dia mati, takkanlah nak gelak, mana boleh gelak. Kenalah kita menunjukkan rasa sedih lah. Kita pujuk dia. Okay, tak apa, aku faham. Tak adalah sampai kalau dia menangis, awak pun menangis. Tak adalah macam tu. Okay. Kenapa saya punya ni macam blank pula. Sekejap macam hang sekejap. Semua orang boleh dengar tak? Okay, Sad. Okay, sorry, saya terkeluar. Okay, dah masuk balik kan? Tak ada? Tak dengar. Oh, tak dengar. Okay, saya terkeluar tadi. Okay, dah boleh masuk balik kan? Dengar tak? Kenapa dia Kenapa apa? Dekat Kenapa? saya ada gambar Mizua. Muka Mizua. Oh, sekejap. Okay. Sekejap Okay, ada 1, 2. Dah okey ke belum? Normal lah. Okay, tak tahu dia hang tadi sekejap kot sebab saya record sekali benda ni, okay, untuk kawan-kawan you yang tak dapat masuk tadi kan. So, saya record dalam masa yang sama. Nak baca komen yang kat tepi tu yang dia hang kot, terlalu banyak sangat keluar. Right, tak apa, kita proceed. Okay, tadi apa? Kawan kucing mati, empathy lah. Kalau dia nak nangis, you nak nangis pun nangis lah. At least janganlah kalau dia nangis kau ketawa kan. Kan tak betul namanya tu. Okay, so empathy, faham, memahami perasaan yang si pencerita tadi tu.
Okay. And then menjadi pendengar yang berminat lah. Okay, katakanlah tadi Sal, mungkinlah kawan dia tu masalah yang sama. Dia akan cerita masalah yang sama juga. Walaupun you dah muak, you dah bosan, tak apalah, you dengar je. You show you punya perasaan yang nak mendengar tu bersungguh lah. Walaupun kita tahu macam, alah boringnya benda yang sama je. Aku dah bagi nasihat yang sama pun buat yang sama juga. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana, dia ada kita je. Kita anggap dia ada kita je, tu je. Okay, so kita show our interested lah dengan dia punya story tu. Okay, and then sentiasa memberi pertolongan. Ada pertanyaan? Tak ada? Okay, sentiasa memberi pertolongan. Tak kira, pertolongan ni ada banyak jenis pertolongan. Sama ada pertolongan dari segi keuangan. Mesti ada kan dalam kalangan you all yang kawan, aku tak ada duit, nak pinjam duit. Ada kan? Ke belum lagi kot. Okay. Ada kawan-kawan yang meminta, bank bergerak, betul. Diingat kita chop duit agaknya. Okay. Tapi tak apa. Ada setengah you yang mampu untuk membantu, then you can go on. Okay. Katakanlah duit PT-PTM baru masuk, duit JPA baru masuk. Okay. Tak lupa juga kita ada Pharma, ya. Father and mother. Okay. So, kita ada juga duit daripada Pharma. Mungkin waktu tu tengah kaya kan. Okay, kawan you nak pinjam RM10 je. Okay, tak apalah. Kalau you mampu, you bantu. Kalau you tak mampu, you cakap dengan dia terus terang lah. Okay. Kalau misal kata ada setengah orang, dia akan jadikan satu ni sebagai platform untuk dia bergaduh. Okay, sebagai contoh lah, nak pinjam RM10 je. Tapi memang waktu tu kita tak ada duit. Kita dah cakap terus terang, kita tak ada duit. Okay, so mungkin depan kita dia baik kan. Belakang kita dia akan cakap, alah kedekut. So dia akan jadi kita punya relationship dengan dia tak baik. Okay, tak apa. Itu biarkan. Kalau dia rasa hubungan dia dengan kita tak baik, tapi kita biarkan je lah. Kalau dia, selagi dia memerlukan kita ataupun dia nak kawan dengan kita, just go on. Tak payah nak berbalas-balas. No need. Okay. And then memahami batasan dan keupayaan diri. Ni macam tadilah kata nak pinjam duit kan. Kalau you tak mampu, then you terus terang. And then what else? Berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. Okay. Mungkin ada dalam kalangan you memang berminat untuk ahli PRS. Mungkin macam sebelum ni student saya macam Amar kan. Ada juga student saya yang sebab sem lepas ni lagi satu. Okay, which is 2 semester. Saya 2 semester tu belum lagi PKP. So saya buat program UCE. Semua dihandle by student. So saya hanya membantu yang mana perlu je. Sebab waktu tu most of them dia ada apa tu kita panggil ada pengalaman. Dia ada pengalaman dari politeknik, okay, matrix, okay. So dia orang pernah jadi pengurusi bagi kelab-kelab PRS tu. So dia ada experience, okay. So macam you mungkin this is the first experience and you want to continuously. Okay, contohlah you nak ambil kelas-kelas, nak masuk kelab tu, okay. Nak polish lagi you punya kepimpinan. Okay, nak polish lagi you punya kefahaman berkenaan dengan membantu rakan ni. Okay. Mungkin sebab ada setengah you, walaupun ambil engineering, tapi you ada minat untuk counselor. Okay. So you boleh ada usaha untuk carilah platform mana yang you boleh belajar, you boleh dengar. Okay. Boleh dengar talk, boleh timba ilmu lah, pengalaman dan sebagainya. Okay. And then melapor kepada kaunselor tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain. Okay, saya ada lagi satu kes kawan saya. Which is dia dah sampai satu tahap depression. And bila berlakunya satu masalah, dia akan cederakan diri dia. Okay. What she do is, she scratch dia punya lengan tu. Okay, dia akan macam garu scratch tu sampai luka. And then sometimes dia akan tumbuk anything yang ada kat depan dia, dinding ke kaca ke whatsoever. So bila saya tanya, kau tumbuk tu kau sakit tak? Dia kata dia tak sakit. Dia tak rasa apa. And then after kau tumbuk tu apa yang kau rasa? Puas. So bila dia rasa puas, takut tau benda tu. Dia akan keep doing the same thing. Okay, whatever yang ada kat depan dia tu. Sekejap nak minum sekejap. Okay, apa yang ada dekat depan dia, dia akan buat. Sebab dia kata dia lepas dia buat, dia puas. Okay, dia rasa lega mungkin. So, bila this kind of
excuse me, bila dah sampai satu tahap macam ni, okay, you kena pujuk dia, okay, ataupun mungkin you boleh refer kepada kaunselor universiti. Okay, selalunya macam you akan refer pada kaunselor universiti lah. Okay, saya ada kawan macam ni, apa yang saya patut buat. Okay, mungkin kawan tu dia tak bersedia lagi nak jumpa kaunselor, so you boleh tanyakan lah, apa yang saya patut buat bila kawan saya macam ni. Okay, alright. Nanti tak naklah ralat tiba-tiba kawan tu masuk hospital, sebab kita dah tahu apa punca dia. So kita tak naklah macam tu. Okay, so kita nak bantu dia. Then okay, lastly kita akan mematuhi peraturan universiti dan juga norma masyarakat lah. Okay, macam mana you nak mematuhi peraturan universiti, tak payahlah nak jadi doktor ataupun kaunselor yang bukan tak bertauliah. Okay, macam yang tadi lah, bila kita ada kawan yang macam tu, kita patut refer kepada yang pakar. Okay, jangan buat keputusan yang kau patut macam ni, kau patut katakanlah kau patut jumpa bomoh. Aku rasa kau dah kena guna-guna ni, contoh. Okay, jangan yang macam tu. Okay, kerang benda lain jadinya kerang. Bomoh sekarang pun bukan boleh pakai. Okay, nak lagi korang tu anak dara perempuan. Alright, next, konsep PRS. Okay, rakan, bantu, rakan. Okay, so dia sama macam falsafah tadi lah, bantu diri untuk bantu kawan. So kalau konsep PRS ni, you sebagai kawan, you akan bantu kawan you. Okay, samalah konsep tu. Alright, so ini I don't know how to pronounce dia punya nama ni, Tauscher ke? Apa-apalah. Okay, dia ni cakap, we worry about a child will become tomorrow, yet we forget that he is someone today lah. Okay, macam orang yang overthinking. Okay, saya ada baca satu buku. Saya beli buku ni dekat mana sekejap saya beli buku ni dekat yang kat JB tu apa apa tu yang macam dia macam kat Korea punya tu. Apa, Book Access Okay, saya beli satu buku. Dia kata make you mindful lah. Okay, so kat dalam buku ni dia ada cakap macam ni. So maksudnya kadang-kadang bila kita too overthinking apa yang berlaku akan datang. Contohlah saya 29 tahun, saya tak kahwin lagi kan. Okay, for example, okay, and then saya akan fikir benda yang ke depan. Nanti dah nak masuk 30, macam mana ni, tak ada jodoh lagi. Lepas tu nanti macam mana kahwin kalau tak ada anak. Lepas tu laki aku madukan aku. Lepas tu macam ni. Okay, kita ada keep thinking, overthinking what will happen next. Tapi kita tak sedar, kita lupa apa yang kita perlu buat sekarang. So kalau dah tahu tak ada, so kita sekarang lah cari. Okay, itulah solutionnya. Which is you are enjoying your time, your moment right now. Bukannya sibuk fikir what will happen tomorrow. Okay, so inilah maksud dia. Right. So, this is etika PRS. Okay, dia kata amanah dan juga menyimpan. Okay, etika ni ethics lah. Ini the most important thing. Okay, sebab saya tahu, terutama sekali dalam kalangan perempuan, okay, bila kawan ada masalah, weh, kau janji jangan bagi tahu siapa-siapa. Pernah kan? Weh, aku janji takkan aku nak bagi tahu siapa. Okay, lepas tu nanti, you bagi tahu dengan kawan you, weh, kau janji tau jangan bagi tahu siapa. Dia macam MLM. You janji tapi you bagi tahu kawan you tapi tak sebut nama lah. Okay, nanti kawan you yang kedua ni cerita dengan orang yang ketiga, weh, kau janji tau jangan bagi tahu siapa. Ya, aku janji. Nanti dia bagi tahu yang bawah. Dia macam rantaian COVID kan. Rantaian COVID ni, corona ni, dia macam tu lah. Nanti dia akan spread. So nanti orang yang last kali pergi balik dekat orang yang ada masalah yang pertama tu. So benda ni pusing-pusing mana pun dia akan pergi balik dekat orang yang asal yang bercerita tu. So nanti dia tahulah siapa yang bagi tahu. Okay. So this is the ethics yang kita perlu patuh, yang kita perlu ikut. Okay. Walaupun saya walaupun saya cerita what will happen to my friends, okay. Tapi saya tak sebut nama dia. As long as you tak naklah bagi tahu expose any nama ke, dia duduk mana ke, umur dia berapa ke, IG dia apa ke, Twitter dia apa, no. Okay, as long as you keep the secrets lah. Okay, you amanah. Sebab mungkin ada setengah yang bercerita tu dia membuka aib dia sendiri. So you no need to expose dia punya flaws dekat orang lain. Okay,
Right? And then second, menerima dan menghormati kawan you tu ataupun orang lain lah. Okay? Orang yang bercerita tu. So kita terima. Dia nak bercerita, kita terima, kita hormat dengan apa yang dia nak cerita tu. Okay? Walaupun ada certain time yang you akan argue dengan dia. Weh, kau mana boleh macam ni? So you ada argument kan? First thing, dengar dulu. Okay? Okay. Saya pernah dengar satu kaunselor. Kaunselor ni dia bahagian psikologi dekat hospital. Okay. Saya bawa kawan saya tadi tu yang dah cederakan diri dia tu pergi jumpa kaunselor dekat hospital. Dia akan refer kepada bahagian pakar. Tapi sebelum dia bagi dekat doktor yang pakar, dia ada beberapa ujian yang dia kena buat. Contohnya macam ujian DAS yang you buat tu tapi lagi in depth lah soalan dia. Soalan dia lagi mendalam. Okay. So apa yang dia soalan first question yang keluar daripada mulut doktor tu apa? Berbaloi ke awak fikir masalah ni? No, you cannot ask person soalan tu. No. You, bila orang ada masalah, jangan bagi another masalah. Faham tak? Bila dia jumpa you, dia bawa penerangan dan juga soalan. Jangan bagi orang tu another soalan. Okay. Weh, kau rasa aku patut buat apa? And then you balas balik. Kau rasa berbaloi ke kau fikir pasal dia tu? Contoh macam tu. So, jangan bagi another question from the question. Okay? So, jangan judge people macam tu lah. Okay? So, dia akan, so orang tu macam takkan share apa-apa lah. So, dia kata, melainkan kalau you memang dah rapat dengan kawan you, okay? Yang memang gila-gila ke, yang memang tak kisah dengan harsh word, sebab memang dah rapat macam adik-beradik, can go on lah. Tapi kalau better janganlah. Kita takut mengguris perasaan dia, okay? And then sentiasa ambil berat, okay? Macam Sal tadi, okay? Walaupun kawan tu keep doing the same thing, you keep bagi benda yang sama tapi ambil berat lah. Weh, kau macam mana sekarang? Okay, tanya khabar lah, okay? And then mesra, jujur, and then terima tanpa syarat. Okay, katakanlah, you all, saya ada masalah lah. Okay, tiba-tiba, katakanlah Hamzah ke Wei, alamak saya lupa lah, Tio Wei apa Wei Tian. Okay, katakanlah Wei Tian kata, okay Miss, boleh kalau Miss nak cerita masalah Miss, tapi satu syarat, bagi saya A. Wah, mana boleh macam tu. Okay, so maknanya bila orang tu nak cerita, janganlah bagi syarat. Okay, just dengar je lah. Dia dengar kita bagi pun dia tak bayar, so kita lagi nak bagi syarat. No lah kan. No need. Okay. So, itulah ethics dia. Alright, saya rasa dah habis dah. Oh, belum lagi ada satu. Ni last slide kot. Okay, ini adalah sifat-sifat PRS untuk dia panggil CAT Apple A. Okay, C for caring. Okay, penyayang. U for understanding, memahami. T, trusting. A, accepting. P, patient. P, positive. Listening. L, E, empathy. And A, assertive. Assertive, tegas dirilah. Okay, sebagai contoh macam kawan you yang tadi tu, okay, dia kata bila dia pukul diri dia ataupun dia mencederakan diri dia, dia rasa puas. You kena tegas lah, tak boleh buat macam ni, tak boleh, okay. Jangan you lagi, buatlah lagi. No need, okay. Jangan macam tu. Okay, kau nak menjerat dia apa, bunuh diri. Macam Suli, apa lagi, kat Korea banyak kan bunuh diri. Sebenarnya Japan lagi banyak statistik bunuh diri kat Japan. Cuma Japan dia banyak, kita panggil, masalah-masalah kerja, tekanan depression among working ataupun relationship. Mana taknya dia bekerja macam robot kan. You pergi kerja, you balik tidur, besok pergi kerja lagi. So you tak ada life untuk you punya, untuk diri. Okay, you tak ada pergi berjimba, you tak ada pergi tengok wayang, you tak ada. Mungkin adalah during weekend. Tapi kalau misal kata sebab dia cost living yang tinggi, mungkin during weekend pun dia kerja mungkin kan. Mana tahu. Right. So, ni yang saya cakap tadi. Kalau if there are no ups and down in your life, it means you're dead. Okay. So kalau you tak ada masalah, okay, macam bukanlah baguslah tak ada masalah kan. Tapi benda tu dia akan bagi experience, pengalaman, how to handle. Okay. Mungkin dalam kalangan you all tak pernah lagi gagal dalam pelajaran, alhamdulillah, which is good lah. Okay, macam saya, mungkin saya pernah ada subjek yang saya gagal. So, how I
bangun balik kan, nak capture balik, nak synchronize dengan kawan-kawan lain, nak grad sama-sama. So next semester walaupun ada kredit yang banyak, so tetap ambil juga. So kita fight balik, lawan balik. Okay, so maknanya itulah colors in our life kan, ada ups and down. Alright, so the end of our apa kita panggil ni, lecture untuk week first yang sepatutnya minggu lepas. Okay, saya cover untuk minggu lepas, minggu ni punya. Right. Okay, so apa okay, so lepas ni adalah it's time untuk Sal. Dia akan take over lah untuk apa, untuk kita punya program UCE. So nanti habis je, okay, mungkin Sal dia tak lama kot, dalam 45 macam tu kan. Okay, mungkin ada kawan-kawan yang lain dia nak bercakap, nak bagi idea, boleh, tak ada masalah. Sekejap saya nak tukar layout. Okay, so ada kawan-kawan lain yang nak bagi idea, nak bagi pandangan dan sebagainya, boleh. Okay, so nanti pukul 4 kita akan saya akan bagi satu lagi link untuk you Google Form keluar, and then dan juga lagi satu Google link masuk lah untuk kelas kita, apa, kelas ganti kita. So untuk pukul 4 sampai pukul 5 ni saya ada satu aktiviti untuk you all buat LDK dengan kawan-kawan. So aktiviti LDK yang you kena buat, nanti saya akan post akan assign dekat dalam Google Classroom. Okay, and then kita tak payah tak payah Google Meet lah. Okay, once Sal dah habis bagi tahu dan you dah ada kata sepakat, sebab by hook or by crook next week kita mesti hantar paperwork tu. Sepatutnya minggu ni hantar, tapi minggu ni saya dah cakap dengan KJ kita nak buat pembangunan ataupun kita nak bincang dulu buat program yang you nak buat, apa aktiviti yang you nak buat. So minggu depan lah saya akan submit you punya KK, kertas kerja tu. Okay, so pukul 4 sampai pukul 5 tu kita akan continue dekat WhatsApp, dan nanti you akan buat into groups lah. Dah dapat kan group yang saya bagi tu? Ada 7 group semuanya. Okay, so satu group ada 5 orang. Right, so Sal, this is your time. Oh, apa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf lah kalau ada terkurang ke apa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Salimah binti Muhammad Nasir selaku pengarah program UCE kita.